Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 19 Disember 2012, sebuah klinik swasta di Taman Debunga, Merlimau, Jasin gempar apabila seorang lelaki yang tidak sedarkan diri ditinggalkan di atas kerusi roda oleh dua orang lelaki. Setelah diperiksa, rupa-rupanya lelaki itu sudah meninggal dunia. Kejadian berlaku kira-kira pukul 10.30 pagi apabila dua suspek berkenaan menaiki sebuah kereta datang ke klinik untuk menghantar mangsa yang cedera tanpa sebarang identiti ditinggalkan. Menurut saksi, kaki tangan klinik berkenaan menerima seorang pesakit dan kemudian dua lelaki yang menghantarnya telah meminjam sebuah kerusi roda dari klinik terbabit. Apabila ditanya tentang mangsa, suspek menyatakan yang mereka menemui mangsa di kampung Merlimau Dalam sebelum dibawa ke klinik. Kebetulan klinik itu tidak mempunyai doktor dan menyedari keadaan mangsa yang parah, kaki tangan klinik menghubungi ambulans untuk membawa pesakit berkenaan ke hospital. Namun, sebaik ambulans tiba, kaki tangan hospital mengesahkan mangsa sudah pun meninggal dunia, manakala dua suspek terbabit terus menghilangkan diri. Laporan kepada pihak polis telah dibuat dan tiba di tempat kejadian tidak lama kemudian. Polis tanpa membuang masa membuat siasatan dan mempunyai saksi yang ada ternampak dua lelaki terbabit membawa mangsa ke klinik dengan menggunakan kereta jenis Pro 2 Myvi berwarna kelabu. Kamera litar tertutup CCTV yang dipasang di klinik berkenaan bagaimanapun tidak berfungsi untuk membantu siasatan polis. Setakat siasatan polis, tiada pihak yang mengenali mangsa dan polis mengklasifikasikan kes berkenaan sebagai mati mengejut sementara menunggu siasatan lanjut. Mayat mangsa dibawa ke hospital untuk proses bedah siasat. Kes tersebut mendapat perhatian pihak media dan polis telah menyeru orang ramai yang mengetahui kes berkenaan dan identiti mangsa supaya menghubungi pegawai penyiasat bertugas atau hadir di mana-mana balai polis berhampiran. Pada 20 Disember 2012, mayat mangsa sudah dituntut oleh ahli keluarganya. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Fazrin Nizam Ramli, berumur 24 tahun dan bekerja di sebuah kedai tayar di Merlimau. Bapa mangsa, Ramli Muhammad, pada waktu itu berusia 54 tahun. Seorang pesara tentera berkata, kematian anaknya hanya diketahuinya selepas lebih 24 jam kejadian berlaku dan kali terakhir dia sedar anaknya keluar dari rumah kira-kira pukul 6.30 pagi pada 18 Disember 2012. Malah katanya, dia sama sekali tidak menyangka berita seorang lelaki tanpa identiti yang mati ditinggalkan di sebuah klinik dibacanya dalam sebuah akhbar tempatan, rupa-rupanya anaknya sendiri. Menceritakan semula apa yang terjadi, ibu mangsa Pisah Saad berumur 52 tahun berkata anaknya yang dipanggil Alang keluar bersama dua lelaki yang datang ke rumah menaiki kereta berwarna kelabu dan tidak pulang ke rumah sehingga 10 pagi hari yang sama. Menurutnya, dia mengejutkan anaknya yang sedang tidur selepas salah seorang lelaki yang mengaku kaki tangan kerajaan memberi salam dan mahu berjumpa dengan anaknya. Apabila mangsa keluar bertemu dengan lelaki terbabit, seorang lelaki lagi telah memintanya segera masuk ke dalam kereta. Kata ibu mangsa, dia sempat menarik lengan baju anaknya supaya tidak mengikut sekiranya tidak mengenali dua lelaki tersebut. Namun mangsa memberitahu bahawa dia mengenali mereka dan terus menaiki kereta dengan berseluar pendek tanpa sempat membawa sebarang pengenalan diri. Selepas anaknya keluar mengikut lelaki berkenaan, dia tidak pulang-pulang ke rumah. Apabila sudah lewat petang, namun mangsa masih belum muncul di rumahnya, membuatkan kedua-dua orang tuanya merasa bimbang dan tidak sedap hati. Ibu mangsa berkata dia cuba menghubungi telefon bimbit anaknya, namun alat komunikasi itu tertinggal di bilik tidurnya. Sebelum bapa mangsa bertindak menghubungi salah satu nombor yang dilihat banyak tertera dalam senarai log panggilan telefon berkenaan. Ketika dihubungi, telefon itu dijawab oleh seorang lelaki yang mengatakan telah menghantar mangsa di simpang masuk rumah mereka dan terus memutar
memutuskan panggilan tanpa sempat ditanya secara lanjut. Apabila dilihat mangsa masih belum pulang, bapa mangsa kemudian menghubungi semula nombor telefon tersebut berkali-kali untuk bertanya lanjut namun tidak dijawab. Berikutan itu, adik mangsa Nur Farihah berusia 23 tahun telah memeriksa telefon mangsa dan memberitahu terdapat 3 mesej belum berjawab di dalam telefon dan pengirimnya daripada nombor yang sama, menyebabkan mereka mulai syak sesuatu. Sehingga jam 9 malam, mangsa yang bekerja di sebuah kedai tayar di Bukit Cina tidak juga pulang, menyebabkan ibu dan bapanya membuat laporan di Balai Polis Kandang. Manakala keesokan harinya, mereka cuba mencari mangsa di tempat kerja, namun majikannya memberitahu bahawa mangsa sudah 2 hari tidak datang bekerja. Kedua-duanya yang buntu kemudian ke Balai Polis Kandang untuk bertanyakan tentang sebarang maklumat mengenai anak mereka. Ketika itulah mereka didatangi seorang pegawai polis dan memaklumkan terdapat satu mayat ditemui di sebuah poliklinik yang meminta mereka memeriksanya di hospital. Dengan rasa luluh bercampur dengan penafian di hati serta berdoa yang mayat itu bukanlah anak mereka yang dicari, mereka telah pergi ke hospital tersebut untuk membuat pengecaman. Malangnya jasad yang terkujur kaku itu sememangnya anak mereka. Mangsa meninggal dunia akibat kecederaan di kepala dipukul dengan alat tumpul. Dengan mangsa telah pun dikenal pasti dan hasil maklumat dari keluarga mangsa, pihak polis giat menjalankan siasatan sehinggalah suspek berjaya ditangkap. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Asisten Komisioner Raja Shahrum Raja Abdullah berkata, Abdul Razak Syahari berusia 25 tahun menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri jam 9.30 pagi pada 20 Disember 2012. Hari yang sama mangsa dituntut oleh ahli keluarganya. Suspek merupakan kaki tangan kerajaan yang juga rakan mangsa, kemudian ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan kes pembunuhan Muhammad Fazri Nizam Ramli dari Taman Seri Duyung 2. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Melaka, ACP Raja Shahrum Raja Abdullah berkata, polis telah merekodkan kenyataan suspek dan siasatan lanjut dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Raja Shahrum berkata, polis kini sedang mengesan 2 lelaki yang turut menghantar mangsa ke poliklinik tersebut selain seorang lagi lelaki yang dipercayai terlibat dengan kes berkenaan. Hasil soal siasat bersama suspek, pihak polis telah membongkar motif kejadian itu. Menurut suspek, dia mengesyaki mangsa mempunyai hubungan sulit dengan isterinya dan kerana cemburu, dia telah merancang untuk berdepan dengan mangsa dan ianya berakhir dengan tragedi tragis ini. Susulan pengakuan suspek, isteri kepada suspek telah ditahan bagi membantu siasatan. Wanita berusia 20-an itu ditahan di rumahnya di Duyung jam 4 petang. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Risikan dan Operasi Negeri, Superintendent R. Gunarajan berkata, penangkapannya dibuat bagi membantu siasatan terperinci terhadap kes kematian lelaki itu. Beliau berkata, polis ketika itu masih mengesan 3 lagi lelaki yang dipercayai terbabit dalam kes itu. Katanya polis mengesan suspek di alamat dan tempat kerja, namun mereka tiada di situ. Sehubungan itu, beliau meminta mereka menyerah diri bagi membantu siasatan. Namun tidak lama kemudian, ketiga-tiga mereka berjaya ditahan oleh pihak polis. Pada 3 Januari 2013, 4 lelaki termasuk 2 kaki tangan Jabatan Kerja Raya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Jasin atas tuduhan membunuh mangsa. Abdul Razak Syahari, 26 tahun, Norizan Abdul Rahman, 25 tahun, Syahril Nizam Abdullah, 30 tahun dan Muhammad Ramzah Salim, 36 tahun. Kelihatan tenang ketika pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di depan Magistrate Siti Suryati Muhammad Yusof. Semua tertuduh mengangguk faham akan pertuduhan, namun tiada sebarang pengakuan direkodkan. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa dengan niat bersama melakukan pembunuhan menyebabkan kematian Muhammad Fazri Nizam Ramli di sebuah rumah di Taman Merlimau Baru, Merlimau antara jam 6.30 pagi hingga 10.30 pagi 18 Disember 2012. Justeru semua tertuduh berasal dari negeri Melaka melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Badariyah Yusof, manakala semua tertuduh diwakili Peguam Andrew Lodes.
Pada 28 Mei 2015, keempat-empat lelaki itu masing-masing dihukum penjara 15 tahun oleh Mahkamah Tinggi Melaka setelah mengaku bersalah memukul mangsa yang dipercayai mempunyai hubungan sulit dengan isteri salah seorang daripada mereka hingga menyebabkan kematian mangsa 3 tahun lalu. Mereka dijatuhi hukuman tersebut oleh Hakim Datuk Zulkifli Bakar mengikut pertuduhan pindaan di bawah Seksyen 304(a) Kanun Keseksaan. Dalam penghakimannya, Hakim Zulkifli memberitahu hukuman yang dijatuhkan terhadap tertuduh-tertuduh adalah berdasarkan fakta kes iaitu rasa tidak puas hati apabila mangsa mempunyai hubungan sulit dengan isteri Abdul Razak. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Nur Hasmiza Osman yang mengendalikan pendakwaan memohon mahkamah menjatuhkan hukuman berat terhadap kesemua tertuduh kerana terdapat unsur kekerasan ke atas mangsa. Menurutnya dalam kes ini, kesemua tertuduh mempunyai perancangan rapi iaitu mengambil mangsa di rumahnya sebelum memukul dan kesalahan yang dilakukan adalah serius. Kesemua tertuduh memohon hukuman mereka diringankan atas alasan masing-masing telah berumah tangga. Syahril Nizam dan Muhammad Ramza diwakili Peguam Andrew Lourdes, manakala Abdul Razak serta Norizan masing-masing diwakili Peguam Fahmi Sulaiman dan R. Renganathan. Apabila kekerasan dipilih untuk menyelesaikan masalah, maka adakah ianya layak dijadikan penyelesaian? Tiada lagikah cara yang lebih baik untuk diambil? Namun apa yang berlaku telah pun berlaku dan semoga ianya akan menjadi pengajaran kepada kita semua. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mangsa. Sekian.